عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah kita akan membahaskan salah satu daripada zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu zikir ketika mana menghadapi mimpi yang buruk. Sebelum pada kita bahas hadis yang cerita tentang apa bacaan kalau kita ni terganggu dengan mimpi buruk ataupun terkejut sehingga rasa takut dengan mimpi buruk tu, sebelum cerita benda tu, agama Islam ialah agama yang menceritakan sedikit sebanyak tentang mimpi dan hubung kait dia dengan kehidupan manusia. Dalam Al-Quran kita akan tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam satu surah, nama dia surah Yusuf. Surah Yusuf ni, antara isi kandungan yang terdapat dalam surah Yusuf ni ialah berkenaan dengan mimpi. Dan mimpi itu ada banyak jenis. Dia ada mimpi yang disebut sebagai adghathu ahlam, mimpi yang kita nampak dalam tidur kita dengan sebab khayal sebelum pada kita tidur, maka ia terbawa-bawa sampai ke dalam mimpi kita. Dan yang kedua yang disebut sebagai ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Dan yang ketiga ialah mimpi yang buruk. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita dalam surah Yusuf, cerita beberapa mimpi, iaitu mimpi Nabi Yusuf sendiri, dan juga kalau kita baca dalam babak ataupun peristiwa Nabi Yusuf di penjara, dia bersama dengan beberapa orang banduan dalam penjara tu, ada sebahagian mereka yang bermimpi, termasuk juga raja pemerintah di negara tersebut, dia juga bermimpi. Dan Nabi Yusuf itu bertindak sebagai pentafsir, pentadbir mimpi. Cuma kita bukan nak cerita tentang kisah Nabi Yusuf ataupun apa yang dia lalui dalam surah tu. Cuma nak cerita tentang bagaimana Al-Quran mengiktiraf ada hubung kait kelangsungan hidup kita ni ada kaitan dengan mimpi. Sebab tu kalau kita baca surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayat keempat ni sebahagian orang buat macam ayat penunduk, tapi dia bukan ayat penunduk pun, ayat pengasih ke apalah. idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sampai dekat li sajidin tu ulang 3 kali nak suruh orang sujud. Orang patuh pada kita. Nak baca dekat polis nak rentah negeri pun boleh. Tapi ni bukan amalan rentah negeri lah. Okay.
Cuma nak sebut pada kita dia bukan penunduk pun. Dia nak cerita tentang mimpi. Iaitu Allah Ta'ala datangkan dialog Nabi Yusuf dengan ayah dia, Nabi Yaqub. Dia kata, ya abati, wahai ayahku, aku telah melihat, ra'aitu, aku tengok dalam mimpi aku ni, ahada asyara kaukab, 11 bintang. Kaukab ni Melayu lama terjemah bintang, tapi bahasa modernnya dia lebih kepada planet pun boleh, tapi kita pakai terjemahan lama lah, bintang. Wal qamar, dan juga bulan. Wasyamsa, dan juga matahari. Ra'aituhum, aku tengok 11 bintang, matahari, bulan, li, kepada diriku, sajidin, tunduk hormat, sujud hormat. Okay. Apa respon ayah dia Nabi Yaqub? Dia kata, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan cerita mimpi kamu ni ala ikhwatika, kepada adik-beradik kamu, fayakidu laka kaidah, mereka akan membuat, orang kata apa, benda buruk, perancangan buruk kepada kamu. Okay. Saya nak sebut Allah Ta'ala cerita mimpi Nabi Yusuf. Pertama para ulama sebut, saya nak sebut yang ni sikit, lepas ni kita akan sebut zikir tu. Okay. Allah Ta'ala nak cerita Nabi Yusuf ni orang yang teliti, sebab dalam mimpi dia tu dia bilang berapa bintang yang dia nampak. Maknanya dia orang yang sangat teliti. Ni tak semua orang yang ada kelebihan ni. Petanda kepada Nabi Yusuf ni dia orang yang teliti. Sebab tu dia boleh jadi pemegang perbendaharaan Mesir. Orang nak jadi bendahari ni kena teliti. Mimpi dia pun dia teliti. Kita bila mana kita mimpi, kita teliti tak mimpi kita? Kita nampak apa? Kadang-kadang kita samar dalam mimpi kita. Tapi hebat Nabi Yusuf ni, dalam mimpi pun dia boleh cam. Kadang-kadang kita jemaah masjid, kita berjemaah di masjid ni lama dah, makan tahun. Orang tanya berapa pintu masjid, kita tak ingat. Walaupun dah 5-6 tahun duduk salat sini. Sebab kita tak rasa benda tu perlu pun. Tapi ada orang, benda tu dia tak perlu, tapi tabiat dia tu dia sangat teliti. Dia buat pemerhatian, manzar, pandangan dia. Okay. Para ulama sebut, itulah perumpamaan, perlambangan kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Dan matahari itu ayahnya, bulan itu ialah ibunya. Dia akan datang, bahawasanya dia akan beri kepada Nabi Yusuf ni penghormatan. Ini petanda mimpi baik. Maknanya Nabi Yusuf akan dimuliakan. Tapi bila jawapan mimpi baik itu dapat, para ulama tafsir sebut hampir 30 tahun baru dapat kemuliaan tu. Sebab tu sebahagian para ulama kata mimpi baik ni dia punya hakikat berlaku tu, dia tak berlaku seminggu dua, dia ambil masa. Macam Nabi mimpi tengok masuk dalam Kaabah, dalam Kaabah tu tak ada berhala apa, bertahun-tahun lepas pada tu baru berlaku pembukaan kota Mekah. Okay. Jadi nak sebut pada kita, agama Islam ni dia taklah buang semua benda yang unik untuk kita bahas, iaitu benda yang tidak ada kajian saintifik yang boleh kaitkan. Kalau kita mimpi benda tu jadi, dia benda yang tak boleh kita attach dengan saintifik punya pemerhatian. Okay. Maknanya agama Islam ni dia menerima juga bahagian-bahagian yang kita sebut sebagai benda yang tak dapat dicerap oleh panca indera dengan cara yang berkesan. Selain pada tu memang Islam ni mendahulukan benda yang logik lah. Cuma antara benda yang diajar oleh Nabi ialah Nabi juga mengajar kepada kita untuk tidak terkesan dengan mimpi-mimpi yang buruk ni, ataupun mimpi yang sebut sebagai mimpi yang lalai ni. Sebab kita pun tahu kebanyakan masyarakat di dunia ni, mereka ada kepercayaan nak meneruskan hidup, dia orang jadikan mimpi tu sebagai satu pegangan untuk dia ni nasib baik ataupun nasib buruk dalam hidup dia. Okay. Cuma macam kita sebut di awal tadilah, mimpi tu ada 3 jenis. Adghasu ahlam, yang kita sebut mainan tidur, khayal sebelum tidur termasuk dalam mimpi, mimpi buruk yang datang pada syaitan, dan mimpi yang baik. Okay. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmizi,
Nabi SAW ajarkan kepada kita, apabila kita bermimpi dengan mimpi buruk, mimpi yang orang nak buat sesuatu pada kita, mimpi yang menyebabkan berlaku kecelakaan pada diri kita ataupun orang terdekat, kita tengoklah mimpi tu, lalu kita terganggu dengan mimpi tu dan kita terkejut, bangkit tidur kerana mimpi tu, apa Nabi ajar pada kita? Nabi ajar pada kita untuk baca kalimah ini. Apa dia kalimah? A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Sekali lagi saya ulang. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksud dia apa? A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Aku mohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaannya dan azabnya. Wa syarri iqabih, dan daripada kejahatan hambanya. Wa min hamazati syayatin, dan daripada hasutan syaitan-syaitan. Wa an yahdurun, dan daripada syaitan yang ingin mendekatiku. Kita kena mimpi tu, kita bangkit tidur, kita pun sebut benda ni. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini bacaan bila mana kita terganggu. Maknanya kita bangkit pada mimpi tu, kita rasa takut dengan mimpi tu. Takut-takut dia macam betul. Cuma dalam hadis Nabi tak cerita contoh mimpi-mimpi buruk secara detail. Cuma Nabi kata ada mimpi yang kita kena tu, kita rasa terganggu. Ada orang dia mimpi, mungkin faktor-faktor luar yang mengganggu dia sehingga dia bermimpi dengan mimpi buruk. Boleh jadi emosi yang tak stabil, sakit yang melampau, dan juga sihir. Ini dari segi ilmu kajian saintifik pun mereka mengakui benda ni. Saya ada terbaca satu artikel, dia buat kajian tentang mimpi di barat. Dia buat kajian kepada pesakit-pesakit di satu ward di hospital. Ada dalam 70 pesakit, lebih kurang 70 katil pesakit. Hari-hari dia akan tanya, semalam mimpi apa? Daripada 70 tu, 60 kata mimpi buruk. Sebab apa? Dia ada satu hormon yang tak stabil dalam badan dia, dia sakit, dia akan datang mimpi buruk tu. Itu pun daripada bab saintifik. Sebab tu kita akan tengok orang yang sakit ni, dia akan banyak bercerita dia mimpi macam-macam. Dia mimpi dia mati, dia mimpi dia kena kejar dengan satu orang, dia mimpi sakit dia makin teruk. Itu bukan petanda dia kena sihir lagi. Itu hormon badan yang tak stabil, semangat dia lemah. Sebab tu dia akan datang benda-benda seperti itu. Selain pada tu tak dinafikan, faktor sihir juga antara benda yang boleh mengganggu satu orang tu untuk bermimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk. Dia nampak benda-benda yang tak sepatutnya, daripada binatang yang berbisa, haiwan-haiwan yang buas yang cuba untuk mengganggu dan cuba untuk menyakiti dia dalam mimpi dia. Okay. Kemudian kalau kita tengok, ada lagi hadis yang lebih detail, iaitu hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita ni praktik bila mana kita kena mimpi buruk ni. Dalam hadis tu Nabi kata, bila mana kita bermimpi dengan mimpi yang buruk dan menakutkan, kita bangkit pada tidur tu dengan sebab mimpi tu, pertama sekali kita kena buat, ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ludah isyarat, bukan ludah dengan air liur dengan kahak apa semua, jangan. Isyarat saja. Okey. Ludah sebagai bentuk pembencian dan laknat, dan bahagian kiri itu ialah bahagian buruk ataupun bahagian syaitan. Kemudian kata Nabi, ista'iz billahi minasyaitan wa min hamazatihi 3 marrat. Kamu minta perlindungan daripada Allah Ta'ala, daripada syaitan yang terkutuk dan gangguannya sebanyak 3 kali. Riwayat sebut, a'udzu billahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sebahagian riwayat. Kalau paling kurang pun kita nak sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim 3 kali. Ludah dulu 3 kali,
Lepas tu sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ketiga Nabi sebut, jangan cerita mimpi tu pada mana-mana orang, hatta kepada teman tidur sepembaringan, iaitu isteri sendiri. Jangan cerita. Sebab mimpi buruk kita cerita, orang akan mentafsirkan macam-macam. Kita pula jadi galau, jadi rungsing duk fikir mimpi tu. Nabi tak suka kita ni terikat dengan mimpi tu. Sebab tu Nabi suruh kita pelepah diri kita daripada mimpi buruk. Jangan kita ni, orang kata apa, terbawa-bawa kehidupan tu, ganggu banyak urusan kerana mimpi tu. Kemudian yang keempat, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ajar pada kita, kalau benda tu berterusan, mana lepas bangkit buat tidur tu kena lagi, Nabi ajar pada kita, tukarkan posisi tempat tidur tu. Tukar sebelah menyebelah ke, ataupun tukar tidur ke bilik lain ke tempat lain ke. Okey. Dan yang kelima, kata Nabi, jika perlu kita bangun salat dan kita mohon pada Allah supaya diberi perlindungan daripada mimpi itu. Hakikatnya gangguan akan berlaku. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Malik. Cerita Nabi ni memang real kena ganggu, bukan mimpi. Nabi tidur, Nabi perasan ada percikan air. Waktu tu Nabi dah bangkit separa, Nabi tak bangkit tidur secara sepenuhnya. Cuma Nabi dah buka mata, Nabi nak bersedia untuk salat qiyam. Nabi rasa macam ada percikan, macam ada orang, suara yang cuba nak buat sesuatu pada Nabi. Akhirnya Nabi pun bangun salat. Nabi rasa ada orang yang meludah pada Nabi. Rupanya yang meludah tu ialah syaitan yang mengganggu Nabi untuk salat. Sebahagian riwayat kata Nabi pegang syaitan tu, dia menjelma dalam bentuk makhluk. Inilah sama ada orang ke bentuk apa. Riwayat Ibnu Khuzaimah kata dia membentuk macam budak kecil, tapi tangan dia tu macam tangan anjing, sebahagian riwayat. Okay. Nabi kata, kalau tidak kerana perjanjian antara aku dan Nabi Sulaiman, aku akan ikat kamu di tiang masjid Nabi dan aku akan biarkan budak-budak Madinah bermain dengan kamu. Memang, maknanya nak sebut pada kita, memang ada gangguan lah. Gangguan tu boleh ada dan boleh berlaku dalam hidup kita. Okay. Cuma Nabi tak ajar pada kita ni jadi penakut bila mana benda tu. Tuan-tuan boleh agak kalau kita kena. Macam mana? Ada pengalaman tidur ni pernah kena ludah dengan orang, tak perasan sebab memang jenis tak bangun malam pun. Bangun pun dah kena simbah dengan air pun. Bukan memang ludah dan memang orang suruh kita bangun. Kalau yang jenis sekolah lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya gangguan tu boleh berlaku. Dia memang masuk dalam mimpi kita pun boleh, dan dia boleh buat gangguan yang betul. Okay. Ada satu tokoh ulama yang masih hidup yang bahas bab ni agak menarik, iaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang ulama daripada Mesir. Sekarang ni dapat suaka politik di Qatar. Dia ada tulis satu kitab nama dia As-Sarim Battar. Dia ni alim dalam bidang ruqyah lah. Ruqyah orang-orang yang kena gangguan. Dia cerita tentang orang yang mengalami mimpi buruk ni yang dengan sebab sihir. Dia akan berulang-ulang. Cuma cara dia ialah jangan peduli, jangan respon. Jangan sampai jadi fobia, takut nak tidur. Beranikan diri, sebab syaitan yang mengganggu manusia ni, dia tidak ada kuasa, dia tidak ada keupayaan untuk ganggu lebih daripada apa yang kita bayang dalam kepala kita. Kita bayang dalam kepala dia boleh kepak tangan kita ke, dia boleh pukul kita ke. Benda tu tak akan boleh berlaku, sebab iblis bila mana dia menjelma, dia ada keterbatasan. Syaitan ni bila mana dia jelma, dia ada keterbatasan kudrat dia. Dia macam ikan yang duduk dalam air, biasa duduk dalam air, tiba-tiba naik atas darat. Dia hidup tapi tak lama, dia akan mati, sebab itu bukan tempat dia. Sebab dia menjelma pada tempat yang tak betul. Cuma kita telah dimomokkan dengan benda-benda yang nampak benda tu hebat, kita takut. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ulang doa yang diriwayatkan daripada Abu Daud tadi dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin
wa an yahdurun. Doa ni kita boleh tengok dalam kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim, doa yang ke-30 yang diletakkan oleh penyusun kitab tu, iaitu Dr. Wahaf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian berkenaan dengan zikir-zikir yang baik dalam hidup, supaya kita ni sentiasa hidup dalam keadaan mengagungkan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah rasanya perkongsian kita pada durus Ramadan pada tengah hari ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat tu saja kita punya perkongsian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.